Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbin fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yuqarribuna ilaika ya rabbal alamin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waftah 'alaina futuhal 'arifin bika ya rabbal alamin. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Salawat wassalam pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rekan-rekan sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita diberi kesehatan dan kesempatan untuk berjumpa semula dalam sesi mingguan kita dalam membaca kitab Al-Muntaqa Imam Ibnu Jarud. Mudah-mudahan dengan perjumpaan kita ni makin bertambahlah iman kita, tambah juga ilmu kita dan pengetahuan kita berkenaan dengan hadis-hadis dan sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada perjumpaan yang lepas kita berhenti pada hadis yang ke-194 dan insya-Allah kita akan membincangkan sekarang ni hadis 195 dan 100 hingga 198 insya-Allah sebab berkaitan satu sama lain. Oke, wabil isnad ilal Imam Abi Muhammad bin Jarud rahimahullahu wa nafa'ana bi ulumihi qal haddatsana Muhammad bin Yahya qala akhbarana Abu Asim an Abdul Hamid bin Ja'far an Muhammad bin Amr bin Atha qal sami'tu Aba Humaid as-Sa'idi fi 'ashratin min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahaduhum Abu Qatadah radhiyallahu anhum annahu qala inni la a'lamukum bi salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qalu lima fa wallahi ma kunta aktsarana lahu tab'an wala ab'ad aw qala atwala lahu minna suhbatan qala bala qalu fa'arid qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ila as-salati rafa'a yadayhi hatta yuhadhiya bihima mankibayhi thumma kabbar hatta yaqra kullu 'azmin fi mawdhi'ihi mu'tadilan thumma yaqra'u thumma yukabbiru wa yarfa'u yadayhi hatta yuhadhiya bihima mankibayhi hatta yarji'a kullu 'azmin ila mifsalihi ثم يركع ويضع راحتيه على ركبتيه ثم يعتدل ولا يصوب ولا يقنع ثم يرفع رأسه فيقول سمع الله لمن حمده يرفع يديه حتى يحاذي بهما من منكبيه معتدلا قال أبو عاصم أظنه قال حتى يرجع كل عظم إلى موضعه ثم يقول الله أكبر ثم يهوي إلى الأرض مجافيا يديه عن جنبيه ثم يسجد ثم يرفع رأسه فيثني رجله اليسرى فيقعد عليها وكان يفتح أصابع رجليه إذا سجد ثم يعود فيسجد ثم يرفع رأسه فيقول الله أكبر ويثني رجله اليسرى فيقعد عليها معتدلا ثم يرجع كل عزم حتى يرجع كل عزم إلى موضعه ثم يصنع في الركعة الأخرى مثل ذلك حتى إذا قام من الركعتين كبر ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه كما فعل عند افتتاح الصلاة ثم صنع في بقية صلاته مثل ذلك حتى إذا كانت القعدة التي فيها التسليم أخر رجله اليسرى وجلس متوركا على شقه الأيسر قالوا صدقت هكذا كان يفعل قال حدثنا محمد قال وحدثنا به أبو عاصم مرة أخرى قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر قال حدثنا محمد بن عمرو بن عطاء قال سمعت أبا حميد الساعدي في 10 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدهم أبو قتادة قال إني لأعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابن يحيى وساق الحديث.
Oke, kita berhenti di sini dulu. Kita baca hadis yang pertama sebelum kita lanjutkan hadis yang lain. Oke, tuan-tuan dan puan sekalian, para asatidzah sekalian, rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah hadis pertama dan kedua kita. Dan dalam hadis yang pertama ini ada beberapa perbincangan yang boleh kita ikuti sama-sama dan kita perhatikan sama-sama. Pertama, dari segi pada isnadnya, kata Imam Ibnu Jarud rahimahullah, haddatsana Muhammad Ibnu Yahya. Dia adalah Imam Az-Zuhli yang sangat besar. Beliau mengatakan qala akhbarana Abu Asim. Abu Asim di sini adalah Imam Ad-Dhahhak Ibnu Makhlad Asy-Syaibani atau dikenal sebagai Abu Asim An-Nabil, seorang imam yang thiqah, sabat, muttafaq alaih inda a'immatul hadis. Abu Asim berkata an Abdul Hamid Ibnu Ja'far. Abdul Hamid bin Ja'far adalah Abul Fadl Al-Ansari. Dia keturunan seorang sahabat Nabi yang bernama Rafi' Ibn Sinan. Beliau apa namanya, secara umum ulama hadis menilai beliau adalah seorang perawi yang thiqah, antaranya Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Ibnu Ma'in, Abu Hatim dan lain-lain sebagainya. Akan tapi ada satu riwayat daripada Sufyan Ats-Tsauri yang seolah-olah melemahkan Abdul Hamid bin Ja'far ini. Dan apabila kita tengok sebab mengapa Imam Sufyan Ats-Tsauri berbincang, memperkatakan dan melemahkan Abdul Hamid bin Ja'far adalah bukan karena dhabt dia, bukan karena hafalan dia, bukan juga karena apa namanya sebab-sebab yang berkaitan dengan muru'ah dia dan adalah dia. Akan tapi perbincangan ucapan Imam Sufyan Ats-Tsauri ini, kritikan Sufyan Ats-Tsauri kepada dia adalah berkaitan dengan mazhab dia yang dikatakan dia mengambil pandangan Qadariyah. Jadi kalau kita tengok pada zaman dahulu, kalangan di tabaqah Abdul Hamid bin Ja'far ni kita sebut sebagai tabi'in, kalangan tabi'in, memang terkenal perbincangan atau perpecahan mazhab cukup kuat, dan terutamanya berkaitan dengan mazhab-mazhab akidah. Di situ ada Syiah, ada Tasyayyu, ada Qadariyah, ada Khawarij dan lain sebagainya. Nah, Abdul Hamid bin Ja'far antara orang yang berpandangan, adalah satu pandangan dia yang memihak kepada aliran Qadariyah. Itu sebabnya, dan aliran Qadariyah adalah satu aliran yang dipandang sebagai aliran yang menyimpang daripada sunnah, menyimpang daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu sebabnya Sufyan Ats-Tsauri mengkritik Abdul Hamid bin Ja'far, dan bahkan dia melarang atau mengingatkan agar tidak ambil hadis daripada Abdul Hamid bin Ja'far. Dan kita sudah bincangkan sebelum ini bahawa secara umumnya kalau seorang perawi yang adil dan dhabit, lalu kemudian ada isu berkenaan dengan mazhab dan akidah dia, dia tidak menjejaskan adalah dan dhabit dia, melainkan apabila ekstrim. Jadi kalau dia terlalu ekstrim sangat atau mendakwahkan, mempromosikan mazhab dia sehingga mempengaruhi periwayatan dia, merubah makna atau sebagian lafaz daripada hadis, maka itu yang kemudian menjarah dia. Tapi sekiranya dia setakat hanya memiliki mazhab akidah tertentu saja, maka berpegang kepada akidah yang berbeza daripada sunnah, berpegang kepada akidah yang berbeza pada sunnah, selagi mana moderat, tidak ekstrim, tidak menghalalkan pendustaan, tidak menghalalkan dan tidak merubah lafaz hadis untuk selari dengan mazhab dia, maka secara umumnya para perawi tersebut adalah termasuk perawi thiqah, tidak dilemahkan. Ini adalah amal yang masyhur dan amal yang mu'tamad di kalangan al-hadis. Jadi dari sini kita boleh nampak bahawa mazhabul hadis adalah mazhab yang objektif, dia tidak subjektif, dia tidak tertutup. Tidak ada alasan untuk kita mengatakan bahawa alul hadis adalah kalangan yang kalangan yang memilih-milih mazhab tertentu. Kalau mazhab dia, kalau perawi tersebut selari dengan mazhab dia, diambil hadisnya. Tapi kalau tak selari dengan dia, maka mazhabnya, maka hadisnya tidak diambil. Sebagaimana yang dituduh oleh setengah kalangan. Sebenarnya al-hadis adalah
sebuah aliran yang paling objektif, ya. Kalau aliran yang lain memang macam tu selektif. Dia kalau bukan mazhab dia, maka dia tak diambil periwayatan dan sebagainya yang berlaku dalam ilmu hadis di kalangan Syiah. Jadi kalau tuan-tuan baca buku-buku jarh wa ta'dil di kalangan Syiah, kita akan nampak bahawa mereka membagi perawi mengikut mazhab. Kalau perawi ini masuk dalam kalangan Syiah, maka mereka terima hadisnya. Akan tapi kalau perawi tersebut orang disebut sebagai ammah atau bukan bermazhab Syiah, maka mereka reject hadisnya. Sedangkan Ahlul Hadis tidak macam tu. Ahlul Hadis fokusnya adalah sebab Ahlul Hadis dia bukan membela mazhab. Mereka membela Islam. Jadi selagi mana seorang perawi itu Muslim, lalu adalah dia mencukupi dan dhabat dia pun teruji, maka diterima hadisnya. Adapun mazhab dia itu adalah pilihan dia. Ini satu ucapan yang sangat besar disebutkan oleh Imam Ibn Khuzaimah apabila meriwayatkan hadis daripada Abbad bin Ya'qub Ar-Rawajini. Abbad bin Ya'qub Ar-Rawajini adalah seorang Syiah dan beliau Syiah tapi siqah. Kata Imam Ibn Khuzaimah, lana sidquhu wa alaina bid'atuh. Kita ambil kejujuran dia, sedangkan bid'ah itu urusan dia. Nah, ini berbeza dengan setengah pengaji hadis pada hari ini yang apabila belajar hadis, belajar jarh wa ta'dil menjadi kalangan yang sangat-sangat sangat istilah kita apa tuan-tuannya, eksklusif. Kalangan yang hanya nak ambil dari geng dia saja. Sedangkan geng orang lain walaupun betul di reject. Nah, itu adalah keluar daripada manhaj al-hadis sebenarnya. Nah, anyway, secara ringkasnya Abdul Hamid bin Ja'far adalah seorang perawi thiqah, sedangkan perbincangan atau kritikan yang ditujukan oleh Sufyan Ats-Tsauri kepada dia adalah berkaitan dengan mazhab dia. Dan justru berkaitan dengan mazhab Qadariyah dia, dan dia tidak menjejaskan dhabat dan adalah Abdul Hamid bin Ja'far. Itu sebabnya ulama hadis selepas Ats-Tsauri, hatta muridnya sendiri yaitu Yahya bin Sa'id Al-Ansari, Yahya bin Sa'id Al-Qattan, ambil hadis daripada Abdul Hamid bin Ja'far. Lalu murid-murid Yahya macam Ali Ibn Madini, Ibn Ma'in, Ahmad bin Hanbal, Abu Hatim dan lain sebagainya, mereka sepakat bahawa Abdul Hamid bin Ja'far adalah perawi thiqah dan tidak di-reject hadisnya karena sekadar perbezaan mazhab akidah. Nah, berikutnya tuan-tuan, Muhammad bin Amr bin Atha. Beliau meriwayatkan daripada Muhammad bin Amr ibn Atha. Beliau adalah seorang ulama dari Madinah, Abu Abdullah Al-Qurashi thiqah. Abu Abdullah Al-Qurashi thiqah. Qala sami'tu Abu Humaid As-Sa'idi fi 'ashratin min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, saya mendengar Abu Humaid As-Sa'idi. Abu Humaid As-Sa'idi adalah seorang sahabat Nabi. Nama asalnya yaitu Al-Munzir Ibn Sa'ad Ibn Al-Munzir. Beliau pernah hadir dalam perang Badar dan terus ikut dalam seluruh peperangan bersama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan meninggal dunia pada tahun 660 Hijrah, yaitu pada masa khilafah Yazid bin Muawiyah. Okey, kata Muhammad bin Amr bin Atha, beliau mengatakan, saya mendengar Abu Humaid As-Sa'idi fi 'ashratin min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya mendengar Abu Humaid berbincang, tengah berbincang bersama atau berbincang di satu kalangan, dan dalam kalangan itu terdapat 10 sahabat Nabi. Ini penting maklumat ni. Fi 'ashratin min ashabi Rasulullah, maknanya kalangan yang tengah diajak berbincang oleh Abu Humaid adalah para sahabat Nabi 10 orang pula. Dan kalau mereka sepakat dengan apa yang diucapkan oleh Abu Humaid, maknanya ini adalah kesepakatan 10 orang, periwayatan daripada 10 orang sahabat Nabi. Nah, salah satunya Abu Qatadah Al-Ansari. Jadi salah satunya adalah Abu Qatadah Al-Ansari. Apa yang dikatakan oleh Abu Humaid?
Qal inni la'a'lamukum bisalati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan saya adalah orang yang paling tahu berkenaan dengan salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qalu lima, mereka mengatakan, kenapa? Bagaimana engkau lebih tahu daripada kami? Fa wallahi ma kunta aktsaruna lahu taba'an. Demi Allah, engkau ni bukan orang yang paling ikut Nabi berbandingkan kami. Wala ab'ada au qal atwala lahu minna suhbatan. Dan engkau pun bukan orang yang paling lama bersahabat dengan Nabi berbanding kami. Qal bala, kata Abu Humaid, ya. Mereka mengatakan engkau bukan orang yang paling ikut Nabi. Abu Humaid katakan tak. Sayalah orang yang paling ikut Nabi. Maknanya beliau mengamati di dalam solat yang dilakukan oleh para sahabat tersebut, ada beberapa perkara yang menurut Abu Humaid dia telah tidak selari dengan apa yang dilakukan oleh Nabi. Nah, justru Abu Humaid masih ingat apa yang dilakukan oleh Nabi apabila sahabat-sahabat ni tidak melakukan telah lupa atau tidak menjaga apa yang dilakukan oleh Nabi di dalam salatnya. Justru beliau ingin ingatkan mereka. Ada beberapa perkara detail dalam salat yang kalian tinggalkan. Justru saya nak ingatkan semula. Itu maksud Abu Humaid. Qalu fa'arid. Mereka lalu mengatakan a'rid. Show us. Tunjukkan. Coba tunjukkan. Ustaz Khairi, apa khabar Ustaz Khairi? Baru nampak ni. Makin gemuk lah PKP ni. Alhamdulillah baik-baik. Baiklah. Silap pula buka video. Iyalah, itu biasanya ni tengah suara aja, tengok muka dah berbeza lah. Berjayalah PKP menggemukkan kita semua ni. Okey. Qalu fa'arid. Mereka mengatakan, wahai Abu Humaid, sila tunjukkan. Qal kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ila salati rafa'a yadayhi. Beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila berdiri untuk salat, beliau mengangkat kedua-dua tangannya hatta yuhadhiya bihima mankibai, sehingga rata atau sejajar dengan dua-dua bahunya. Kita dah bincangkan bahawa hukum mengangkat tangan di dalam salat sama ada fardu ataupun sunat, betul tak? Tapi takbiratul ihram ni menurut jumhur ulama, angkat tangan adalah hukumnya sunat. Menurut bahkan kesepakatan seluruh ulama di 4 mazhab bahawa angkat tangan ketika takbiratul ihram adalah sunat. Kita dah bincang lagi. Summa kabbar, kemudian bertakbir. Ini takbiratul ihram fardu. Menurut jumhur, khilafan oleh Imam Abu Hanifah, tapi secara jumhur adalah takbiratul ihram adalah satu kefarduan. Hatta yaqirra kullu azmin fi mawdhi'ihi mu'tadilan, sampai berdiri sampai tegak setiap tulang di tempatnya dalam keadaan berdiri. Jadi berdiri Nabi adalah berdiri yang lurus. Summa yaqra'u summa yukabbir. Summa yaqra', kemudian Nabi membaca. Kita dah bincangkan bahawa ketika berdiri apa yang Nabi baca adalah mulai daripada doa iftitah, kemudian ta'awuz, kemudian baca bismillah, kemudian baca al-Fatihah dan surah. Walaupun ada sedikit khilaf dari kalangan ulama perkara dalam sebagian hukum-hukum hakam tersebut. Summa yukabbir, kemudian Nabi bertakbir. Ini takbir intiqal. Kita dah bincangkan semalam minggu lepas bahawa jumhur mengatakan dia sunat, hanya Imam Abu Ahmad yang mengatakan dia wajib. Ada setengah ashab Imam Malik pun mengatakan dia wajib, tapi jumhur mengatakan adalah dia sunat. Summa yukabbir wa yarfa'u yadayhi hatta yuhadhiya bihima mankibai. Kemudian Nabi bertakbir sambil mengangkat kedua-dua tangannya yang serata dengan bahunya. Hatta yarji'a kullu azmin ila mifsalihi, sehingga kembali setiap tulang ke tempatnya masing-masing. Summa yarka'u wa yada'u rahataihi ala rukbataihi. Kemudian Nabi rukuk dan meletakkan dua-dua tapak tangannya di atas lututnya. Ini yang kita bincangkan. Hukum ini yang hendak dicoba dijelaskan oleh Imam Jarud dalam perkara ini, iaitu semalam kita dah bincang berkenaan hukum hakam, apa yang kita lakukan ketika berdiri sampailah kita membaca amin, betul tak?
kemudian kita bertakbir, dan sekarang ruku. Bagaimana cara ruku? Ruku yang disebutkan oleh Imam Al-Jarud di sini adalah ruku Nabi, yaitu meletakkan dua-dua tapak tangan di atas lutut, di atas lutut. Summa ya'tadil, kemudian lurus, maknanya lurus badan kita ketika ruku, belakang kita ketika ruku. Wala yusawwibu wala yuqni'. Yusawwib, tidak menunduk sangat dan tidak mengangkat kepala. Ya, jadi yusawwib itu tunduk, ruku ni lurus, ruku Nabi lurus, kepala pun lurus dengan belakang kita. Dan kepala tidak yusawwib, tidak tundukkan, atau yuqni, tidak diangkat lebih tinggi daripada belakang, tapi lurus. Nah, ini cara ruku bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ada satu sedikit perkara berkenaan dengan cara meletakkan tangan di atas lutut nih. Tuan-tuan nanti akan sebutkan, akan dapat dalam hadis yang ke berapa ya? Hadis yang ke hadis nombor 199. Hadis nombor 99, nanti kalau tuan-tuan ada masa, ada ucapan daripada Abdullah bin Mas'ud yang mengatakan bahawa cara ruku adalah tatbik. Apa makna tatbik? Tatbik adalah tangan, jari tangan kita dikepal macam gini, dikepal, kemudian diletakkan di antara dua-dua paha. Itu namanya tatbik. Kata Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, itu adalah ruku baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah ruku baginda Nabi. Jadi kalau Nabi ruku, Nabi akan kepalkan tangan, lalu letak di antara dua-dua paha. Nah, sedangkan hadis daripada Abu Humaid dan disepakati oleh 10 orang sahabat Nabi yang lain adalah Nabi ruku dengan meletakkan kedua-dua tapak tangan di atas lutut, bukan tatbik. Dan nanti kita akan sebutkan bahawa apa yang disebutkan oleh Sayyidina Abdullah bin Mas'ud ini adalah ruku Nabi zaman dulu, yang telah dimansuh oleh hadis-hadis berikutnya. Dan hadis yang muktamad, hadis yang diamalkan dan hukum yang diamalkan adalah hadis Abu Humaid nih, dan pelbagai hadis-hadis lain yang disokong oleh pelbagai hadis-hadis lain yang menyatakan bahawa rukuk Nabi yang sebenar adalah meletakkan tapak tangan di atas lutut. Sedangkan apa yang disebutkan oleh Ibnu Mas'ud, rukuk secara tatbik adalah rukuk yang telah dimansuh, yang dilakukan oleh Nabi di awal-awal cara melakukan solat, ketika pertama kali melakukan solat. Okey. Summa yarfa'u ra'sahu fayaqul sami'allahu liman hamidah. Selepas itu Nabi mengangkat kedua-dua kepalanya, mengangkat kepalanya. Kemudian Nabi bersabda sami'allahu liman hamidah, yarfa'u yadayhi hatta yuhadhiya bihima mankibaihi mu'tadilan. Jadi Nabi pun i'tidal sambil angkat tangan dan mengucapkan sami'allahu liman hamidah. Kita telah tersebutkan bahawa jumhur mengatakan bahawa i'tidal pun mengangkat tangan, khilafan li mazhab Abu Hanifah, betul tak? Imam Abu Hanifah mengatakan ketika ruku tak payah angkat tangan, dan ketika i'tidal tak payah angkat tangan. Tapi jumhur, dan sekali lagi mazhab jumhur berpandukan pelbagai hadis, antaranya hadis Abu Humaid yang disepakati oleh 10 orang ini, sangat-sangat kuat pandangan jumhur. Qala Abu Asim, azunnuhu qal hatta yarji'a kullu azmin ila mawdi'ihi. Jadi kata Abu Asim, saya menyangka bahawa beliau turut mengatakan i'tidal juga adalah hatta yarji'a kullu azmin ila mawdi'ihi. Jadi ketika i'tidal, Nabi berdiri sehingga kembali semua tulang ke tempatnya masing-masing. Jadi apa makna hatta yarji'a kullu azmin ila mawdi'ihi? Maknanya adalah Nabi berdiri tegak sebagaimana Nabi berdiri sebelum Nabi rukuk. Ya tak? Jadi Nabi berdiri ketika sebelum rukuk tegak macam tu, maka selepas rukuk pun berdiri lagi dan tegak macam tu, kembali tulang seperti mana sedia kala. Nah, di sini tuan-tuan, hadis ucapan hatta yarji'a kullu azmin ila mawdi'ihi dipahami oleh Syekh Ibn Baz dengan mengatakan bahawa sebagaimana ketika kita berdiri letak tangan kanan di atas tangan kiri di dada,
Begitu juga selepas kita ruku dan kembali i'tidal, maka kita juga kena kembalikan tangan kita, tangan kanan kita di atas tangan kiri di dada kita juga. Begitu juga, itu makna hatta yarji'a kullu azmin ila mawdi'ihi. Ini pemahaman Syekh Ibn Baz. Tapi bagi apabila kita cek, tuan-tuan, sebenarnya fuqaha, saya tak tahu ada ucapan fuqaha yang menyokong ucapan Syekh Ibn Baz ni. Setahu saya ini adalah pandangan beliau seorang, yaitu memahami daripada kalimat hatta yarji'a kullu azmin ila mawdi'ihi dengan memahaminya sebagai sebagaimana kita berdiri letak tangan macam tu, maka ketika i'tidal pun kita kena letak tangan macam tu. Ini yang beliau fahami, tapi kebanyakan fuqaha tidak memahami macam tu. Mereka memahaminya adalah hatta yarji'a kullu azmin ila mawdi'ihi, maknanya adalah berdiri tegak. Sebagaimana kita berdiri tegak sebelum ruku, maka kita kena berdiri tegak juga ketika i'tidal selepas ruku. Dan tapi tangan tidak seperti dalam posisi yang seperti sebelumnya. Summa yaqul Allahu Akbar. Selepas tu Nabi mengucapkan Allahu Akbar. Yani selepas i'tidal, sujud, mengucapkan Allahu Akbar, tapi hadis ini tidak menyebutkan Nabi angkat tangan, betul tak? Di hadis ini hanya menyebutkan Allahu Akbar saja, tidak mengangkat tangan. Justru menurut jumhur juga adalah, bahkan menurut jumhur, melainkan pandangan yang syaz, Ibn Hazm, ia mengatakan bahawa ketika sujud kita tak perlu angkat tangan. Ibn Hazm saja yang saya jumpa dalam Muhalla mengatakan angkat tangan ketika sujud, dan itu adalah pandangan yang syaz, yang tidak memiliki asas yang kuat dari segi periwayatan. Summa yahwi ilal ard mujafiyan yadaihi an janbaihi. Kemudian Nabi yahwi itu turun ke tanah, mujafiyan yadaihi an janbaihi, kemudian dengan merenggangkan tangannya daripada lambungnya. Summa yasjud, kemudian sujud. Jadi sujud Nabi adalah sujud dengan meletakkan kepala dan tangan dan lutut di atas tanah, tapi tangan di siku baginda Nabi direnggangkan daripada lambung. Summa yarfa'u ra'sahu fayathni rijlahul yusra fayaq'udu 'alaiha. Kemudian Nabi angkat kepala, wa yusni rijlahul yusra, kemudian tekuk atau dihamparkan kaki kirinya, lalu Nabi duduk di atas kaki kiri. Ini untuk duduk di antara dua sujud. Wa kana yaftahu asabi'a rijlaihi idza sajad. Dan Nabi apabila sujud, Nabi akan renggangkan jari-jari kakinya. Jadi jari-jari kaki posisinya adalah ditekuk dan direnggangkan ketika kita sujud. Summa ya'udu fayasjud. Selepas duduk, Nabi kembali dan sujud. Summa yarfa'u ra'sahu fayaqul Allahu Akbar. Kemudian Nabi angkat kepala dan mengucapkan Allahu Akbar. Wa yuthni rijlahul yusra fayaq'udu 'alaiha mu'tadilan. Selepas Nabi sujud yang kedua, Nabi duduk kembali di atas kaki kiri dengan tegak mu'tadilan. Hatta yarji'a kullu azmin ila mawdi'ihi, sehingga kembali semua tulang ke tempatnya masing-masing. Ini apa duduk apa nih? Jadi selepas sujud yang kedua, Nabi sujud dan Nabi duduk semula. Nah, menurut mazhab Syafi'i ini adalah duduk istirahat sebelum kita naik ke atas rakaat yang kedua. Jadi selepas sujud yang kedua, kita duduk sebelum kita naik. Dan ini adalah sujud istirahat, sunat menurut mazhab Syafi'i, tapi tidak sunat menurut mazhab Hanafi. Dan menurut mazhab Hanafi ini bukan bagian daripada salat. Ini adalah karena untuk berehat saja. Ini masuk dalam perbuatan jibillah, bukan tasyri'iyah. Justru dia bukan perkara yang disunatkan. Dan kemungkinan Abu Humaid melihat baginda melakukan perkara tersebut dalam situasi tertentu saja, yaitu apabila mungkin Nabi tengah penat atau Nabi telah berusia makin tua, lalu ketika naik ke rakaat kedua, Nabi berehat terlebih dahulu. Tapi menurut mazhab Syafi'i sepakat bahwa ini adalah bukan bagian daripada solat, akan tapi disunatkan untuk mengikut perbuatan Nabi
dan hanya disebut sebagai istirahat saja. Siapa yang tak buat pun tak apa, tidak ada implikasi hukum yang sama ada sujud sahwi ataupun batal, apalagi batal. Oke. Summa yasna'u fi raq'atil ukhra mithla dhalik. Kemudian Nabi buat juga semua perkara tersebut pada rakaat yang kedua. Hatta idza qama minar raka'ataini kabbar. Apabila Nabi bangkit daripada rakaat yang kedua, yakni bangkit daripada tahiyat awal, wa rafa'a, Nabi bertakbir. Wa rafa'a yadayhi hatta yuhadhiya bihima mankibaihi kama fa'ala 'inda iftitahis salah. Nah, ini penting juga daripada hadis Abu Humaid, yaitu apabila bangkit daripada rakaat kedua, yakni selepas tahiyat awal, Nabi takbir sambil angkat tangan seperti mana Nabi angkat tangan ketika memulakan solat. Nah, ini yang kemudian menjadi tambahan dalam mazhab jumhur atau mazhab Syafi'i terutamanya. Mazhab Syafi'i mengatakan bahwa angkat tangan juga dilakukan ketika kita bangkit daripada rakaat kedua. Jadi selepas tahiyat awal angkat tangan sunat. Sedangkan bangkit daripada rakaat pertama tidak sunat. Jadi rakaat ganjil tak angkat tangan, tapi rakaat genap yaitu tahiyat awal kita bangkit yang untuk berdiri semula angkat tangan adalah disunatkan. Hadisnya adalah hadis nih. Dan kita telah sebutkan sebelum ini sebenarnya Imam Syafi'i dulu tidak menyebutkan dalam bahwa angkat tangan mesti dilakukan selepas tahiyat awal, ya tak? Imam Syafi'i hanya sebutkan angkat tangan ketika takbiratul ihram, ketika ruku, ketika i'tidal. Sahaja 3 tempat yang disebutkan oleh Imam Syafi'i. Tapi ashab Syafi'i yang kemudian antaranya Imam Baihaqi, Imam Nawawi dan lain sebagainya, mereka mengatakan ketika selepas tahiyat awal juga kena angkat tangan. Kenapa? Sebab disebutkan dalam hadis Abu Humaid nih, clear. Sangat jelas disebutkan oleh Abu Humaid dan dibenarkan, diperakukan oleh 10 orang sahabat Nabi. Justru mazhab mu'tamad yang kemudian adalah mengatakan bahwa angkat tangan kena dilakukan selepas tahiyat awal. Oke. Summa sana'a fi baqiyati salatihi misla dhalik. Hatta idza kanatil qa'datul lati fiha taslim akhara rijlahul yusra. Apabila Nabi duduk yang terakhir, yaitu duduk sebelum salam, Nabi belakangkan kaki kirinya, wa jalasa mutawarrikan ala syiqqihil aisar, kemudian duduk secara tawarruk. Maknanya duduk biasa yang Nabi lakukan sepanjang solat adalah iftirash. Tapi duduk yang terakhir adalah duduk tawarruk. Dan apabila Abu Humaid mengatakan perkara ini, para sahabat 10 orang ini mengatakan sadaqta hakadza kana yaf'al. Mereka mengatakan benar seperti itulah dulu Nabi buat apabila dalam salat. Jadi tuan-tuan, ini adalah sekilas berkenaan dengan hukum hakam yang disebutkan dalam hadis Abu Humaid. Hadis panjang, sebenarnya banyak perkara hukum yang disebutkan dalam hadis ini, kita hanya boleh sentuh sedikit-sedikit saja dalam masa yang terhad nih. Dan selain apa yang telah saya sebutkan di atas nih, hadis ni tuan-tuan, hadis ni pertama tadi kita sebutkan berbincang berkenaan dengan hukum mengangkat tangan ketika ruku', hukum mengangkat tangan ketika i'tidal, dan hukum mengangkat tangan ketika bangkit daripada tahiyat awal. Betul tak? Dan perkara ini adalah perkara yang sangat sensitif. Kenapa? Sebab khilaf kuat antara jumhur ahlul hadis dengan mazhab Hanafi. Dan Imam Ibnul Jarud ada di Nisabur. Untuk makluman tuan-tuan, Nisabur adalah sebuah negeri yang kebanyakan ulamanya terbagi menjadi 2, yaitu antara mazhab Syafi'i dengan mazhab Hanafi. Dan mazhab Hanafi adalah mazhab yang lebih ramai diikuti di Nisabur. Maknanya lebih dominan di Nisabur. Dan itu sebabnya Ibnul Jarud sengaja bawakan hadis ini panjang-panjang. Dan tuan-tuan juga kalau tengok hadis kitab hadis yang ditulis oleh ulama Nisabur yang lain macam Ibnu Khuzaimah misalkan. Ibnu Khuzaimah tengok kenapa mereka bawakan hadis ini panjang dan beri penekanan dalam perkara ini. Sebab mereka menghadapi mazhab Hanafi.
yang menurut mereka dalam perkara ini berbeza. Apabila mereka mengatakan bahwa angkat tangan hanya takbiratul ihram saja, selepas itu tak angkat tangan, padahal hadis-hadis yang lain yang lebih sahih dan lebih banyak menunjukkan sebaliknya. Itu sebabnya dibawakan oleh Imam Ibnu Jarud nih untuk menyebutkan bahwa angkat tangan adalah perkara sunat di dalam hadis. Justru perlu untuk diberikan penekanan. Nah, teman-teman, guru Ibnu Jarud yang beliau ambil hadis ini siapa namanya? Muhammad Ibnu Yahya. Betul, Muhammad Ibnu Yahya Az-Zuhli. Hadis ini selain diriwayatkan oleh Ibnu Jarud juga diriwayatkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah. Lalu selepas meriwayatkan hadis ini, Ibnu Khuzaimah menukil ucapan daripada Muhammad bin Yahya Az-Zuhli. Beliau mengatakan, "Man sami'a hadzal hadis thumma lam yarfa' yadayhi, yakni idza raka'a wa idza rafa'a ra'sahu minar ruku' fa salatuhu naqisah." Beliau mengatakan, siapa yang dengar hadis ini, siapa yang tahu hadis ini, lalu selepas itu masih tak angkat tangan juga ketika ruku dan i'tidal, maka salat dia kurang. Fa salatuhu naqisah, salat dia tidak sempurna. Soalan, tidak sempurna maksudnya batal ke? Atau tak sempurna tak sempurna tapi masih sah? Kemungkinan besar ini menunjukkan bahwa dia solat dia sah tapi tak sempurna, bermakna tidak cukup syarat yang sepatutnya. Sebab tengok, nampak betul dalam hadis ini bahwa perkara ini ditekankan oleh Abu Humaid As-Sa'idi, dan kemungkinan juga tuan-tuan boleh jadi kenapa sebab wurud hadis ini adalah karena Abu Humaid nampak sesetengah sahabat Nabi atau kalangan di zaman itu mereka solat tak angkat tangan. Justru beliau awal-awal mengatakan, saya ni solat lebih serupa dengan Nabi seperti mana berbanding solat awak semua ni. Nabi buat macam ni kan, awak tak buat. Nah, itu menjadi penekanan Abu Humaid As-Sa'idi dalam hadis ni, dan juga ditekankan oleh Ibnu Jarud dan ashabul hadis di Nisabur apabila mereka nampak mazhab Hanafi dan ulama mazhab Hanafi di zaman itu dan kebanyakan umat Islam pada zaman itu tidak melakukan perkara tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, tuan-tuan, perkara penting juga dalam hadis ini adalah hadis ini menyebutkan berkenaan dengan tumak nina. Betul tak? Menyebutkan tentang tumak nina. Apa dia? Hatta yarji'a kullu azmin ila maudhi'ihi. Berkali-kali disebutkan. Hatta yarji'a kullu azmin ila maudhi'ihi. Apa makna hatta yarji'a kullu azmin ila maudhi'ihi? Maknanya tegak, maknanya tumak nina. Diam sekejap, bukan laju, belum tulang kembali ke tempatnya udah berpindah ke tempat yang lain, tak. Yarji'a kullu azmin ila maudhi'ihi maknanya tenang, tetap dalam satu keadaan. Dan ini diistilahkan oleh kita dengan istilah tumak nina. Dan penekanan tumak nina ini kemungkinan juga adalah menjadi sebab kenapa Abu Humaid sebutkan hadis ini. Jadi saya nampaklah, ini adalah bayangan saya sendiri, wallahu alam saya belum kumpul sebab urut berkenaan hadis ini, tapi menurut saya adalah kenapa Abu Humaid mengatakan saya nak tunjukkan macam mana Nabi solat, sebab awak tak solat macam yang dilakukan oleh Nabi, adalah sebab beliau memperhatikan bahawa setengah sahabat Nabi tak angkat tangan macam tadi ketika solat, dan kemudian diikuti menjadi mazhab Abu Hanifah. Dan kemudian beliau juga nampak mereka kurang tumak ninah ni. Kurang dalam aspek tumak ninah. Itu sebabnya beliau tekankan hatta yarji'a kullu azmin ila maudhi'ihi, hatta yarji'a kullu azmin ila maudhi'ihi, untuk memberi penekanan bahawa tumak ninah itu penting. Tumak ninah itu mesti dilakukan dan tidak boleh ditinggalkan. Nah, berbincang tentang tumak ninah dan penekanan berkenaan dengan tumak ninah, hadis yang berikutnya berbincang tentang perkara itu. Hadis yang ke-197 dan hadis ke-198. Jadi hadis 97 dan 98 adalah penekanan berkenaan dengan tumak nina yang dibawakan oleh Ibnu Jarud. Mengapa? Sebab tuan-tuan, sama seperti hukum mengangkat tangan,
Mazhab Hanafi berpandangan tumak ninah hukumnya sunat. Jadi kalau tak buat, jadi sesetengah orang ambil perkara ini ringan. Sedangkan hadis banyak memberikan penekanan tumak ninah. Itu sebabnya Ibnu Jarud dan ulama ashabul hadis, nanti kita akan sebutkan, bahwa mereka memberikan penekanan kuat berkenaan dengan tumak ninah dan attack mazhab Hanafi dalam perkara ini. Dengan membawakan hadis-hadis yang menyebutkan secara jelas kemestian atau kefarduan tumak ninah di dalam salat. Sebelum kita masuk ke hadis 197 dan 198, saya nak bagi kuis kepada tuan-tuan sekalian. Siap-siap, Ustaz Khairi? Siapa yang boleh jawab, dia akan dapat hadiah pergi haji jika mampu. Hadis yang 196. Soalan saya adalah kepada tuan-tuan sekalian, kenapa Ibnul Jarud sebutkan hadis yang 196 ni? Okey, kita sama-sama baca. Qala haddatsana Muhammad. Qal wa haddatsana bihi Abu Asim marratan ukhra. Qala haddatsana Abdul Hamid ibnu Ja'far. Qala haddatsana Muhammad bin Amr bin Atha. Qala sami'tu Aba Humaidin As-Sa'idi fi asratin min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ahaduhum Abu Qatadah qala inni la'alamukum bi salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qala Ibnu Yahya wa saqal hadis. Soalan saya adalah, kenapa beliau sebutkan hadis ni? Apa beza dia dengan hadis yang tadi kita baca? Hadis 195. Selepas 195 beliau sebutkan hadis yang sama dengan sanad yang sama. Apa sebenarnya yang beliau inginkan dalam menyebutkan hadis ni? Apa sebenarnya rahasia di sebalik penyebutan hadis yang 196 ni? Yang apa namanya, tuan-tuan, kalau kita perhatikan perawinya sama, kandungannya pun sama, tapi beliau sebutkan juga apa sebenarnya message yang nak dia berikan. Okey. Sebelum ada yang jawab, saya bimbang ada yang jawab, nanti saya wajib bayar pergi haji pula. Saya jawab tu tuan-tuan ya. Menurut pandangan saya nih, betul atau salah, wallahu a'lam, nanti cek lagi balik. Menurut saya adalah, coba kita bandingkan antara sanad 196 dengan sanad 195. Semua perawi dia sama, tapi perbezaan dia hanya satu saja. Yaitu pada hadis 195, qala hadatsana Muhammad bin Yahya, qala akhbarana Abu Asim an Abdul Hamid bin Ja'far. Betul tak? Ada an. Betul. Kalau di sini hadatsana Muhammad bin Yahya, qala akhbarana Abu Asim an Abdul Hamid bin Ja'far an Muhammad bin Amr bin Atha. Jadi ada dua kali an. Tapi hadis yang 196, tengok perhatikan, hadatsana Muhammad, qala hadatsana bihi Abu Asim marratan ukhra, hadatsana juga, qala hadatsana Abdul Hamid bin Ja'far, qala hadatsana Muhammad bin Amr bin Atha. Jadi beza dia adalah hadis 195 ada an Abdul Hamid bin Ja'far, an Muhammad bin Amr bin Atha, tapi kalau hadis yang kedua ni hadatsana Abdul Hamid bin Ja'far, qala hadatsana Muhammad bin Amr bin Atha. Apa efek perbezaan tersebut? Efeknya adalah yang satu an, yang satu hadatsana, yang satu an ana, yang kedua adalah sama. Sama lebih tinggi daripada an ana. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau sekiranya perawi yang mengatakan an ana tu mudallis, maka hadis tersebut bermasalah. Dan kalau bermasalah, kita membawakan sanad yang kedua untuk menghilangkan masalah tersebut. Jadi tak ada sangkaan bahawa hadis tersebut mungkin terputus, mungkin tadlis, tak ada tadlis, tak ada terputus. Sebab dalam sanad yang kedua ni semua menyebutkan hadatsana, bermakna confirm bersambung. Yang ketiga tuan-tuan, dari segi sina'ah hadisiyah,
Hadis yang 196 ini membuktikan hadis ini musalsal bis sama'. Musalsal bis sama'. Dari awal sampai akhir pakai haddasana. Haddasana Muhammad, kalau haddasana bihi Abu Asim, kalau haddasana Abdul Hamid, kalau haddasana Muhammad, kalau sami'tu. Semua ini sama. Betul tak? Musalsal bis sama' ini tuan-tuan adalah antara bentuk musalsal yang paling cantik dan juga paling kuat. Dan ini yang coba dibawakan oleh Ibnu Jarud untuk memberikan satu keindahan dalam sanad nih, yaitu musalsal bis sama yang jarang-jarang ada di dalam sanad. Sekarang kita dapatkan musalsal dari awal sanad hingga akhir sanad. Itu dari segi sina'ah hadisnya. Sedangkan dari segi matan, beliau menyebutkan wasaqal hadis, tak ada beza. Dari segi matan sama semua. Tapi dari segi sanad nih, ini yang cantik nih. Musalsal hadasana nih yang jarang kita jumpai di dalam sesebuah hadis. Oke, hadis yang berikutnya. 197. Qala haddatsana Muhammad ibn Yahya, qala haddatsana Hajjaj ibn Minhal, qala haddatsana Hammam, qala haddatsana Ishaq ibn Abdullah ibn Abi Talha, قال حدثني علي بن يحيى بن خلاد عن أبيه عن عمه رفاعة بن رافع رضي الله عنه أنه كان جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل فدخل المسجد فصلى فلما قضى صلاته جاء فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى القوم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليك ارجع فصلي فإنك لم تصلي قال فرجع فصلى قال فجعلنا نرمق صلاته لا ندري ما يعيب منها فلما قضى صلاته جاء فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى القوم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليك ارجع فصلي فإنك لم تصلي وذكر ذلك إما مرتين وإما ثلاثا فقال الرجل ما أدري ما عبت علي من صلاتي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله تعالى يغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ويمسح برأسه ورجليه إلى الكعبين ثم يكبر الله ويحمده ويمجده ويقرأ من القرآن ما أذن الله له فيه وتيسر ثم يكبر فيركع فيضع كفيه على ركبتيه حتى تطمئن مفاصله وتسترخي ثم يقول سمع الله لمن حمده يستوي قائما حتى يأخذ كل عزم مأخذه ويقيم صلبه ثم يكبر فيسجد فيمكن جبهته قال همام وربما قال فيمكن وجهه من الأرض حتى تطمئن مفاصله وتسترخي ثم يكبر فيرفع رأسه ويستوي قاعدا على مقعدته ويقيم صلبه فوصف الصلاة هكذا حتى فرغ ثم قال لا تتم صلاة أحدكم حتى يفعل ذلك. Tengok ya hadis ini tuan-tuan ya. Dan hadis yang berikutnya, qala haddatsana Ziyad ibn Ayyub, qala haddatsana Abu Muawiyah ad-Dharir wa Muhammad ibn Fudail wa Ya'la ibn Ubaid wa Muhammad ibn Rabi'ah wa Ubaidullah ibn Musa anil A'mash an Umarat ibn Umair an Abi Ma'mar an Abi Mas'ud al-Ansari radhiyallahu anhu annahu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tujzi'u salatun la yuqimu ar-rajulu fiha sulbahu fir ruku'i was sujud. Hadis 197 dikenal sebagai hadis musi salata. Hadis musi salata adalah hadis yang sangat masyhur dan selalu dijadikan dalil dalam semua perbincangan hukum hakam. Imam Ibnu Daqiq hukum hakam dalam salat ya. Imam Ibnu Daqiq al-Aid mengatakan takarrara minal fuqaha al-istidlalu bihadzal hadis ala wujubi ma dzukira fihi wa ala adami wujubi ma lam yuzkar. Jadi para fuqaha selalu menjadikan hadis ini sebagai dalil semua yang ada dalam hadis ini adalah wajib. Jadi semua perkara yang disebutkan dalam hadis ini adalah wajib dan yang tidak disebutkan dalam hadis ini adalah dikira tidak wajib. Ini secara umum lah kan. Secara umum
fuqaha menjadikan hadis musi' salata, semua yang disebutkan dalam hadis ini adalah perkara-perkara yang wajib dilakukan di dalam solat atau rukun di dalam solat. Kenapa? Sebab Nabi ajarkan kepada orang yang tak pandai solat. Jadi maqam dia adalah maqam ta'lim, maqam bayan. Dan tarkul bayan waqtal hajah, ta'khirul bayan an waqtil hajah la yajuz. Tak boleh perkara yang wajib, yang perlu orang tahu tapi Nabi tak jelaskan. Maknanya apa yang Nabi jelaskan ini adalah perkara-perkara yang wajib, yaitu rukun-rukun dalam solat. Yang Nabi tak jelaskan adalah perkara yang tak wajib. Kenapa? Sebab kalau wajib Nabi akan jelaskan. Sebab ini maqam-maqam hajat. Maqam orang lagi perlu untuk mengetahui hukum hakam. Nah, hadis ni sebenarnya hadis musi' salatahu, tuan-tuan. Hadis ni ada dua hadis. Hadis riwayat Rifa'ah bin Rafi' seperti yang disebutkan oleh Ibnu Jarud, Rifa'ah bin Rafi', dan dia diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Dan yang kedua adalah riwayat Abu Hurairah. Dan riwayat Abu Hurairah ni yang ada dalam Sahihain, dalam Bukhari dan Muslim. Disebutkan oleh Imam Bukhari dan Muslim untuk membincangkan hukum hakam dalam perkara salat. Dan karena pentingnya hadis musi' salat, para ulama sudah kumpul turuk takhrij hadis ni dan kumpulkan lafaz-lafaz, perbezaan lafaz dalam hadis-hadis ni. Antara orang yang melakukan perkara itu saya nampak adalah Imam Ibnu Khuzaimah. Dalam kitab Sahih Ibnu Khuzaimah, beliau mengatakan, saya dah kumpul hadis-hadis berkenaan perkara ini dalam kitab saya yang lain. Dan orang lain yang buat perkara ini juga adalah Imam Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Imam Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, dia sebutkan ucapan Ibn Daqiq al-Aid yang tadi. Kata Imam Ibn Daqiq al-Aid, kita perlu kumpul lafaz-lafaz atau sanad-sanad hadis musi' salatahu ni dalam satu juzuk sendiri. Kata Imam Ibnu Hajar, saya sudah buat perkara tu. Coba tuan-tuan tengok di Fathul Bari jilid jilid ketiga, muka surat 362. Dan penting perkara ni, itu sebabnya kalau boleh kita kumpul lafaz-lafaz dia untuk mengetahui mana perkara-perkara yang disebutkan oleh Nabi sebagai rukun di dalam salat. Nah, anyway tuan-tuan, hadis berkenaan dengan hadis ni cukup panjang dan menyebutkan pelbagai hukum hakam, tapi saya hanya sebutkan beberapa perkara saja yang berkaitan dengan perbahasan kita pada hari ini. Tadi saya katakan bahawa hadis ni antara perkara yang perlu disebutkan adalah mengingatkan pentingnya tumakninah. Pentingnya tumakninah, betul tak? Ini antara perkara yang paling penting yang disebutkan dalam hadis ini adalah tumakninah adalah perkara yang mesti dan rukun dalam solat. Tengok apa yang beliau sebutkan, hatta tatma'inna qa'idan, hatta tatma'inna sajidan, hatta tatma'inna mafasiluhu wa tastarkhi. Sama seperti yang disebutkan oleh Ibnu Humaid, yaitu hatta yarji'a kullu azmin ila mafsalihi atau mafsalihi. Sama, jadi penekanan dia berkenaan dengan tumakninah. Kenapa ditekankan perkara ini? Sebab sekali lagi, mazhab Hanafi berpandangan bahawa tumakninah adalah sunat. Ini disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Imam Ibnu Hajar menyebutkan dalam Fathul Bari bahawa ishtahara anil Hanafiyah anna tumakninata sunnah wa sarraha bidzalika katsirun min musannifihim. Jadi kebanyakan ulama mazhab Hanafi terdahulu mereka mengatakan bahawa tumakninah adalah sunnah. Dan kita nampak bahawa respon ahlul hadis kepada perkara ini pun sangat kuat, menunjukkan bahawa memang betul mazhab Hanafi berkata macam tu. Kenapa? Kerana kita nampak bahawa intiqadat muhaddisin kepada Hanafiyah begitu kuat. Mereka serang Hanafi habis-habis dalam perkara ini. Sebagai contoh tuan-tuan, tuan-tuan tengoklah mazhab Sahih Bukhari apabila menyebutkan hadis Abu Hurairah berkenaan dengan salat musi' salatahu, beliau meletakkan satu bab. Tajuk bab tersebut bab amrin Nabi sallallahu alaihi wasallam allazi la yutimmu ruku'ahu bil i'adah.
Jadi kata Imam Bukhari, Nabi perintahkan kepada orang yang tidak sempurnakan rukuknya untuk ulang semula salat. Tak sempurna rukuk maksudnya apa? Tidak melakukan tumak ninah dalam rukuk. Jadi perkara ini wajib kata Imam Bukhari, that's why Nabi suruh untuk salat. Dibawakan hadis nih. Yang lebih kuat lagi tuan-tuan nampak di Imam Ibnu Khuzaimah dalam Sahih Ibnu Khuzaimah. Sahih Ibnu Khuzaimah untuk makluman tuan-tuan adalah saya perhatikan buku ini, cuma 2 jilid saja kan. Saya baca dan ada ucapan-ucapan keras Ibnu Khuzaimah berkenaan dengan pihak-pihak tertentu yang berbeza pandangan dalam beberapa perkara hukum yang menurut beliau adalah pandangan yang dibina oleh Al-Hadis. Dan kritikan Ibnu Khuzaimah ini sejak dulu lagi saya pikir siapa yang beliau tengah kritik ini. Siapa beliau kena kritik dengan keras nih, dengan kuat kritikan tersebut. Lama-lama saya sampai kepada kesimpulan pada hari ini, saya sampai kepada kesimpulan bahwa yang beliau kritik adalah mazhab Hanafi. Dan apabila tengok lagi apa yang berlaku dari Ibnu Khuzaimah tinggal di Nisabur, dan Nisabur sebagaimana saya sebutkan tadi terbagi menjadi 2, Syafi'iyah dan Hanafiyah, dan Hanafiyah lebih dominan, dan ini adalah respon daripada seorang muhaddis Syafi'i kepada apa yang berlaku di Nisabur pada hari itu. Jadi beliau nak kritik mazhab Hanafi yang ada di Nisabur dengan ucapan-ucapan yang cukup keras. Sebagai contoh, beliau mengatakan apabila menyebutkan hadis al-musi' salata, hadis ini beliau mengatakan babul amri bi'i'adati shalah idza lam yatma'innal musalli fir ruku' aw lam ya'tadil fil qiyami ba'da raf'ir ra'si minar ruku'. Jadi beliau mengatakan bab wajib ulang solat bagi orang yang tidak tumak ninah dalam ruku' dan tidak berdiri tegak ketika i'tidal. Kemudian selepas itu Ibnu Khuzaimah menyebutkan bab yang lain. Beliau sebut dia buat lagi bab yang baru. Beliau mengatakan bab zikril bayan anna salata man la yuqimu sulbahu fir ruku'i was sujud ghairu mujzi'ah. Bab zikrul bayan anna salata man la yuqimu sulbahu fir ruku'i was sujud ghairu mujzi'ah. Orang yang tidak menegakkan tulangnya dalam rukuk dan sujud tidak sah. Li'annaha naqisatun. Beliau mengatakan ghairu mujzi'ah la annaha naqisatun mujzi'ah kama tawahhama ba'du man yadda'il ilm. Jadi beliau mengatakan salat tersebut ghairu mujzi'ah, tidak sah. La annaha naqisah, bukan setakat kurang saja, tapi sah. Kama tawahhama ba'du man yadda'il ilm, sebagaimana yang disangka oleh orang yang mendakwa punya ilmu. Jadi ini beliau sering sekali mengatakan kama tawahhama ba'du man yadda'il ilm, orang yang mendakwa ilmu, mendakwa ulama padahal dia bukan ulama. Beliau sering sebut perkara ni. Dan itu yang saya coba fahami siapa yang dimaksud ni, man yadda'il ilm ni, orang yang mendakwa punya ilmu ni. Dan saya dapat simpulkan bahwa yang beliau maksudkan adalah kalangan Hanafiyah pada zaman itu. Dan ini menjadi kita nampak respon keras daripada Al-Hadis kepada siapa? Kepada Hanafiyah dalam kes yang tengah kita bincangkan ni, yaitu tumak nina, karena mereka memandang bahwa Hanafiyah berpandangan tumak nina dalam rukuk, i'tidal dan sujud hukumnya sekedar sunat saja. Bermakna kalau kita tinggal sah solat tapi kurang sempurna, betul tak? Sah solat tapi kurang sempurna, itu yang dirad oleh Ibnu Khuzaimah dengan mengatakan ghairu mujzi'ah la annaha naqisah mujzi'ah kama tawahhama ba'du man yadda'il ilm. Okey tuan-tuan, perkara ini juga disebutkan oleh Imam Nawawi dalam kitab Majmu'. Beliau mengatakan mazhabuna annahu yajibu an yanhaniya bihaitsu tanalu rahatahu rukbatayhi wa la yajibu wad'uhuma 'ala rukbatain wa tajibu tuma'ninah fir ruku' was sujud wal i'tidal min ar-ruku' wal julus bainas sajdatain. Jadi kata Imam Nawawi wa tajibu at-tuma'ninah fir ruku' was sujud wal i'tidal min ar-ruku' wal julus bainas sajdatain. Wa bihadza kullihi qala Malik wa Ahmad wa Daud. Jadi Ahmad, Malik dan Daud
macam mazhab kita, mazhab Syafi'i, yaitu tumak ninah wajib dalam rukuk, i'tidal dan sujud dan duduk di antara dua sujud. Lalu beliau mengatakan waqala Abu Hanifah yakfihi fir ruku' adna inhina wala yajibu tuma'ninatu fi syai'in min hadhil arkan. Kata Abu Hanifah tidak wajib tumakninah dalam semua rukun-rukun tersebut. Ini pandangan Imam Nawawi. Soalan, betulkah mazhab Hanafi berpandangan bahawa tumakninah tidak wajib, sekedar sunat sahaja, sebagaimana yang dinukil dan sebagaimana yang kita faham daripada kritikan al-hadis? Sebenarnya tuan-tuan, mazhab Hanafi dalam perkara ini agak samar sedikit. Menurut Tahawi dalam kitab Syarah Ma'anil Athar, dan beliau mazhab Hanafi, ya, beliau bermazhab Hanafi, beliau menukil daripada Imam Abu Hanifah dan Imam Abu Yusuf dan Muhammad. Beliau mengatakan bahawa tumakninah wajib. Dan ini adalah pandangan wa hadza qaulu Abi Hanifah wa Abi Yusuf wa Muhammad. So, apa yang berlaku di sini? Maknanya kita boleh faham bahawa ada beberapa qaul dalam mazhab Hanafi ini. Dan kalau mazhab Hanafi berpandangan bahawa tumakninah pun wajib, kenapa Ahlul Hadis serang habis-habis? Mungkin Ahlul Hadis yang serang tu adalah mazhab Hanafi yang ekstrem. Yang mereka ada beberapa kumpulan-kumpulan tertentu yang berpandangan bahawa tumakninah sekedar sunat saja, tidak wajib. Tapi menurut Tahawi wajib. Ini adalah pandangan Abu Hanifah dan Abu Yusuf dan Muhammad. Kalau kita tengok mazhab Hanafi hari ini, apa yang muktamad dalam pandangan mereka? Dan ini kita kena kembali kepada kitab-kitab mazhab Hanafiyah. Dan antara tokoh Hanafi, tokoh hadis Hanafi hari ini, yaitu Syekh Dr. Nuruddin Itar, beliau coba tengok apa yang beliau sebutkan dalam perkara ini. Sebab beliau lebih faham mazhab Hanafi daripada orang lain kan, sebab beliau adalah bermazhab Hanafi. Beliau mengatakan bahawa tumakninah hukumnya wajib menurut Hanafiyah. Tumakninah wajib menurut Hanafiyah. Tapi kita kena faham bahawa wajib ni tuan-tuan menurut Hanafi berbeza dengan fardu. Kalau kita biasa fardu dengan wajib sama. Apa maknanya? Kalau ditinggal tak sah solat, betul tak? Tapi wajib menurut mazhab Hanafi adalah, kata Dr. Nuruddin Itar, wal wajibu indahum dunar rukn walakinnahu laisa sunnah. Beliau mengatakan wajib menurut mazhab Hanafi adalah di bawah rukun. Dia bukan rukun, tapi di bawah rukun, tapi di atas sunat. Jadi di bawah rukun, di atas sunat. Kenapa mereka mengatakan perkara itu? Sebab hadis ini hadis ahad dan dia tidak mutawatir, sedangkan perintah ruku' dan sujud adalah perintah Al-Quran yang mutawatir, qat'i dilalah dan qat'i wurud. Irka'u wasjudu, betul tak? Irka'u wasjudu, ruku' dan sujudlah, maka itulah perintah Al-Quran. Perintah Al-Quran suruh ruku'. Minimal ruku' adalah apa yang kita boleh buat, walaupun sekedar sekejap sahaja. Itu adalah perintah Al-Quran secara asal. Sedangkan hadis ini menjelaskan, menambahkan satu hukum, yaitu tumakninah. Mesti lama sikit kan. Nah, boleh tak hadis ini menambah hukum yang tidak disebutkan oleh Al-Quran? Menurut mazhab Hanafi tak boleh hadis ahad menambah hukum yang telah disebutkan oleh Al-Quran. Itu disebutnya sebagai nasakh. Dan tidak boleh hadis ahad menasah hadis qat'i atau nas qat'i daripada Al-Quran. Justru walaupun begitu mereka tak tolak hadis ni. Mereka mengatakan untuk mengatakan fardu tak cukup kuat. Tapi hadis ni sahih. Justru kita katakan wajib. Apa makna wajib? Kalau perkara ni wajib, apa yang berlaku? Maka kalau perkara ni wajib adalah siapa yang meninggalkan dosa pelakunya. Ya'samu tarikuhu fis salati amdan. Siapa yang meninggalkan perkara tersebut, meninggalkan tumakninah secara sengaja, maka hukumnya dia berdosa di dalam salat. Wa yajibu alaihi an yu'idaha fil waqt.
wajib dia ulang semula solatnya selagi mana masih ada waktu. Falau lam yu'idha saqatat anhu ma'al ism. Tapi kalau dia tak ulang juga, maka gugur kewajiban tersebut dan dia berdosa. Ya maknanya kalau dia tak buat juga, oke, tak ada apa-apa hukuman tapi berdosa saja. Wa anna tarkahu wa in tarakahu sahwan jubbira bisujudi sahu. Tapi kalau dia meninggalkan dia secara lupa, maka boleh digantikan dengan sujud sahwi. Jadi wajib menurut Hanafi adalah macam tu. Kalau dia tinggalkan secara sengaja, wajib ulang. Tapi kalau dia tak ulang, tak apa, berdosa saja. Tak ada kewajiban, maknanya macam seolah-olah dia tinggalkan solat, tak. Tapi solat dia dikira okey, berdosa karena meninggalkan satu perkara yang wajib, tapi tidak ada implikasi hukum macam dikira murtad, meninggalkan solat atau lain tak. Tapi kalau dia meninggalkan secara lupa, maka dia boleh sujud sahwi di akhir salat. Dan ini adalah pandangan mu'tamad mazhab Hanafi pada hari ini. Jadi tumak nina secara umumnya adalah cuma beza antara fardu dengan wajib saja. Antara jumhur dan kewajiban perkara tersebut adalah mesti dilakukan, tak ada khilaf, mesti dilakukan juga. Maksudnya tumak nina adalah satu perkara penting yang mesti dilakukan dalam solat. Justru kalau kita tengok hari ini ada sebuah video kan tuan-tuan macam mana orang solat tarawih 20 rakaat hanya dalam 15 minit saja dengan sangat laju, maka dia adalah perkara yang menurut saya mengikut jumhur ulama, kebanyakan ulama termasuk mazhab Hanafi adalah perkara yang tidak tepat dan boleh dikira tidak sah solatnya. Itu menurut jumhur. Tapi menurut mazhab Hanafi pun dia telah melakukan perkara yang berdosa sebab meninggalkan tumak nina. Oke tuan-tuan, hadis yang terakhir sebelum saya lupa. Hadis yang terakhir sentuh sedikit saja adalah penekanan tentang penting dan wajibnya tumak nina. Yaitu hadis daripada Abu Mas'ud Al-Ansari. Qala Rasulullah SAW, la tujzi'u salatun la yuqimur rajulu fiha sulbahu fir ruku'i was sujud. Tidak sah salat orang yang tidak meluruskan tulangnya dalam ruku' dan sujud. Maknanya adalah tidak melakukan tumak nina. Tidak sah salat bermakna tidak sah solat, bermakna batal menurut jumhur. Tapi menurut mazhab Hanafi adalah tidak sah solat bermakna tidak melakukan satu kewajiban yang mana kalau dia terlupa dia kena sujud sahwi, dan kalau dia sengaja maka dia mesti ulang semula macam tadi solatnya. Kalau dia tak lakukan maka dikira sebagai dosa saja dan tidak ada kewajiban implikasi hukum yang lain. Okey, wallahu alam tuan-tuan, saya rasa masa saya sudah habis. Kita berjumpa semula pada masa akan datang. Sebelum tu, sebagai peluang rakan-rakan sekalian yang ingin menambahkan atau tanya soalan, silakan. Assalamualaikum Doktor. Salam ya. Cuma tanya hadis tentang 195 dengan 196 tadi. Kalau ikutkan dari segi sanad tu kan 196 tu lebih kuatlah sebab dia musalsal bismak tu kan. Kenapa Ibnu Jarud dia letak di bawah? Maksudnya tak letak 196 tu sebagai autoriti. Dia ada beberapa sebab. Pertama adalah mungkin sebabnya macam tu yang beliau terima daripada Muhammad bin Yahya. Jadi sebab Muhammad bin Yahya gurunya meriwayatkan hadis macam tu. Hadis pertama diriwayatkan secara an-ana. Hadis yang kedua baru diriwayatkan secara sama. Jadi beliau kekalkan perkara tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua juga, yang kedua kemungkinannya adalah dia bukan susun mengikut kekuatan macam tu. Beliau hanya susun mengikut perkara hadis, lalu dia isyaratkan kepada hadis yang musalsal bisama tu secara isyarat saja, bukan sebagai penekanan hukum, tapi hanya sebagai penekanan kepada satu bentuk sanad yang indah, yang berbeza dengan yang lain. Dia hanya sebagai tambahan, bonus kita dalam perkara ini saja. Sesuai secara asalnya dia tak mengandungi, tidak mempengaruhi sama sekali pun. Kalau dia sebutkan pun perkara ini tetap hadis tu tak ada kesan. Bermakna tidak ada kesan bahawa hadis ni
perlu disahihkan atau tak. Tak, hadis ini tetap sama. Beliau hanya menyebutkan perkara ini untuk menunjukkan satu aspek periwayatan yang boleh dihargai oleh orang yang memahami sanad saja. Itu saja, dia tak ada kaitan dengan kesahihan. Apa namanya? Beliau tidak merasa perlu untuk menyebutkan hadis ini di awal. Wallahu a'lam. Hadis ini yang lain? Assalamualaikum Dr. Salam ya Ustaz Hairi. Soalan luar sikit lah. Berkaitan dengan buku-buku yang berkaitan dengan sifat solat Nabi ni. Sebagai contoh yang ada di pasaran Syekh Al-Albani, Hasan Saqaf, kemudian Tarifi dan sebagainya. Mana kita nak utamakan sifat solat yang tulisan bersifat individu ataupun kita nak kembali kepada kitab-kitab mazhab? Bagi anda adalah hadis buku-buku itu perlu untuk kita baca sebagai buku tambahan info dan maklumat. Masing-masing dia ada kecenderungan sendiri. Ya, ada masing-masing untuk membawakan apa yang menurut dia lebih tepat dalam hukum hakam dalam salat. Dan tapi tetap pada asalnya kalau nak sempurna perbahasan ni adalah kita kena kembali kepada rujukan awal. Rujukan paling asas, paling awal. Dari dulu lagi anda kalau bincang berkenaan dengan hukum hakam ni tak suka membaca buku muasirin dulu baru mutaqaddimin. Sebaliknya anda nak tengok mutaqaddimin dulu baru tengok apa muasirin kata. Kenapa? Sebab anda tak suka pandangan anda tu disaring oleh orang lain. Sebab kalau kita tengok sifat solat Nabi versi Syekh Albani, maknanya kita sudah disaring oleh apa yang Syekh Albani kata. Ya tak? Lalu dia telah membentuk pandangan kita dan cara pandang kita berkenaan dengan kitab-kitab mutaqaddimin. Padahal sepatutnya kita kembali ke kitab-kitab asal, kitab-kitab yang jadi rujukan oleh Syekh Albani. Lalu kemudian kita meletakkan diri kita dengan Syekh Albani macam sama-sama pengkaji. Awak mengkaji, saya pun mengkaji. Awak punya pandangan macam tu, mungkin saya punya pandangan yang lain. Kenapa saya tak boleh beza? Boleh. Kenapa? Awak baca apa yang saya baca dan saya baca apa yang awak baca. Apa yang awak baca, awak faham macam tu, mungkin sama, saya faham. Mungkin saya berbeza pandangan saya. Dan perbezaan itu adalah perbezaan yang diterima. Kenapa? Kita merujuk kepada kitab-kitab yang sama dan punya qawaid yang sama. Cara pandang manhaj yang sama. Justru kesimpulan boleh berbeza, boleh berbeza. Dan perkara ini yang diajarkan oleh Syekh Riyad Al-Khiraqi apabila anda mengaji di Syria dulu, di Damsyik. Apabila kita belajar takhrij, belajar akidah, belajar fiqh dan lain sebagainya, beliau larang kita untuk pegang buku-buku muasirin sebelum kita kuasai mutaqaddimin. Beliau apabila takhrij hadis misalkan, takhrij hadis, beliau katakan apabila beliau katakan nih, cara takhrij adalah macam ni. Kumpul sanad, bandingkan sanad, kaji rijal, kaji ilal dan lain sebagainya seperti kaedah-kaedah hadis yang lain. Kaji macam ni, buat macam tu. Kembali kepada kitab-kitab asal. Apabila saya takhrij kemudian buat perkara tersebut, nah itulah takhrij yang sebenar. Lalu kemudian bandingkan dengan takhrij Syekh Albani macam mana. Adakah sama dengan kesimpulan awak atau berbeza? Bandingkan dengan Syekh Tarifi macam mana? Bandingkan dengan Hasan Saqaf macam mana? Nah, masing-masing kita akan beza, akan tengok mana yang sebenarnya adalah berpegang kepada pandangan yang tepat mengikut qawaid al-hadis. Pandangan kita, jadi kita letakkan diri kita adalah sejajar dengan orang-orang tu. Ya kan, hum rijal wa nahnu rijal. Mereka mengkaji, saya pun mengkaji. Jadi apa yang mereka kata mungkin saya setuju, mungkin saya tak setuju. Kenapa? Kita merujuk kepada sumber yang sama dengan manhaj yang sama dengan manhajul bahas yang sama. Dan dari situ kita boleh nampak bahawa si fulan aqrab ila shawab min fulan. Si fulan lebih tepat daripada si fulan. Kenapa? Sebab kita kuasai manhaj bahas yang tepat. Berbeza dengan kalau awal-awal lagi kita sudah ambil satu pandangan. Jadi dulu Syekh Riyad pun macam tu. Apabila kita takhrij, saya nak ambil Syekh Albani terus direct. Buat apa pening-pening kita takhrij ni Syekh? Kita kembali kepada kitab-kitab Bukhari, Baihaqi dan lain sebagainya.
Bagus Syekh Albani dah buat. Anda kata macam itulah. Syekh Albani dah buat, kita tinggal tengok takhrij dia dah dapat kesimpulan. Dia cakap tak boleh buat macam tu. Kalau awak buat macam tu maknanya awak takhrij telah disaring, takhrij awak telah disaring oleh Syekh Albani. Bermakna awak telah mentakhrij tu mengikut cara pandang dia. Cara pandang dia. Betul tak? Dan cara pandang tu yang kemudian membuat awak sama ada membuat awak kemudian memandang kepada ulama hadis terdahulu mungkin berbeza. Tapi kalau kita kembali, dan cara itu tuan-tuan dalam secara akademik pun salah kan. Secara akademik, sebagai seorang pengkaji, kita mesti kembali kepada masadir asliyah selagi mana kita mampu. Itu secara akademik, tuan-tuan belajar di mana-mana pun sama. Di barat ke, di timur ke, di Arab ke, di Oxford ke, sama. Selagi mana kita mampu merujuk kepada sumber-sumber asal atau sumber maraji asliyah, maka kita wajib kembali kepada maraji asliyah. Tak boleh kita kembali kepada maraji sanawiyah atau apa namanya secondary source, dan perkara itu salah. Dan itu yang sayangnya itu yang kita buat hari-hari. Kita malas kembali kepada maraji asliyah, kita nak apa muasirin cakap tentang perkara ni. Akhirnya kita punya pandangan yang sudah bias. Dan kembali kepada soalan Ustaz Khairi, kita kitab sifat salat Nabi banyak, ya banyak di pasaran sana. Kalau awak ambil satu-satu, lalu awak akan tersaring pikiran tu. Ada orang yang sudah awal-awal kata ini buku sifat salat Nabi yang sebenarnya adalah macam ni. Kenapa? Sebab Syekh Albani cakap macam tu. Yang lain katakan tak, sifat salat Nabi sebenarnya adalah macam ni. Kenapa? Sebab Syekh Saqaf cakap macam tu. Dan perkara itu silap. Sepatutnya adalah mereka ambil dari mana? Kutub sunnah kan? Kembali kepada kutub sunnah. Tengok, kaji sendiri, kumpul, analisis, lalu awak akan bawa satu pandangan yang lebih clear, dan pada saat itu awak boleh setuju dengan Syekh Albani atau tak. Awak boleh setuju dengan Syekh Saqaf atau tak. Dan tak dosa pun tak setuju dengan mereka, betul tak? Sebab pada saat itu awak telah menjadi seorang bahis. Dan perkara ini yang perlu kita kembangkan dalam dalam syakhsiyah talib ilm pada hari ini, yaitu biasakan kembali kepada maraji asliyah, faham sebagaimana mereka faham, dan analisis sebagaimana mereka analisis. Kemudian awak boleh ambil sikap sama ada setuju ataupun tak setuju dengan tulisan muasirin pada hari ini. Sama berlaku dalam hadis, sama berlaku dalam fiqh. Dalam fiqh pun macam tu. Ada orang yang sejak awal-awal lagi dia telah terpengaruh dengan pemikiran fiqh Syekh Qardawi. Ada lagi orang awal-awal dia terpengaruh dengan pemikiran Syekh Ibn Bayyah. Ada lagi yang terpengaruh dengan pemikiran Syekh Utsaimin atau Syekh Ibn Baz. Tak salah lah, tapi bagi saya untuk orang awam tak salah. Sebab itulah cara yang paling mudah untuk dapatkan hukum. Iaitu langkah paling instan untuk kita dapatkan fatwa hukum berkenaan dengan perkara-perkara yang berlaku pada hari ini. Tapi kalau awak nak menjadi bahis, mujtahid, menjadi seorang pengkaji, cara macam tu tak betul. Yang betul adalah awak kaji sebagaimana mereka kaji. Ya tak? Mereka kembali kepada maraji asliyah, apa awak rujuk. Kalau mampu untuk capai. Kecuali maraji itu dah tak ada lagi lah, tak apa, ambil ucapan mereka. Tapi kalau mereka boleh capai, dan mereka boleh kita boleh capai, kita boleh analisis. Kita dah belajar usul fiqh buat apa? Betul tak? Kita belajar asbah wan nazahir buat apa? Kita belajar maqasid syariah buat apa? Kalau last akhirnya adalah qala Syekh fulan, qala Syekh fulan. Sepatutnya adalah kita buat apa yang dibuat oleh masyayikh tersebut. Wallahu a'lam. Yang lain tuan-tuan? Ada lagi? Okey. Kalau begitu kita berjumpa semula pada minggu hadapan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.